Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Okay. Sekejap ni. Assalamualaikum. Lambat. Salam. Tak apa, kita pun baru je mula Zandra. Okey. Siapa tadi yang cuti? Liana. Saya pun cuti juga. So hari ni terus kita semak je lah, seorang-seorang baca dulu. Siapa lagi yang tak boleh baca? Liana seorang je. Saya pun sama Ustazah. Sekejap, saya tak nampak orang ni. Datuk Nurul. Oh, Datuk Nurul. Okey, sorry. Okey, 2 orang je. Yang lain semua boleh baca. Sekejap ni. Okey. Okey, tadi siapa yang masuk dulu tadi saya pun tak pasti sebab dia masuk ramai-ramai sekali sebab kita masing-masing menunggu host tadi kan. Okeylah, siapa nak baca dulu? Sambungan. Okey Datuk. Siapa? Ain. Kak Ili nak baca. Kak Ili pula. sorry. Okey, kita sambung hari tu muka surat 3. 4. 4 lah betul. Okey. Bolehlah Ili baca ni. Ili ke? Kan tadi Ili nak baca dulu kan? Yang mana ada? Tak apalah, rezeki Ili lah tu. Okeylah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dia satu qaf, satu kaf. Nipis dan tebal. Khalaqakum. Kalau khalaqakum dia jadi dua-dua huruf qaf. Nampak tak? Khalaqakum. Okey. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. Nun dengan dal tu jangan rapat sangat lidah dengan langit. Jangan min dunillah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Li. Okey, terus siapa nak baca? Saya baca Ustazah.
Tadi Lisu saya baca dulu. Okey, sebab dengar suara perlahan sangat tak dengar. Ingatkan ya nak baca. Ada Ain dia tak. Saya kasihlah dia. Okey, tak percaya dulu eh. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. La'allakum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Oh, tak sampai. Cuba nafas. Ambil sikit lagi tu. Kat mana? Firasyan was samaa'a binaa'a. Firasyan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Kita start kat mana Ustaz? Fa akhraj. Sebab tak sampai tu. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Zai tu jangan Fala dirikkan. Rizqan lakum. rizqan. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Perasan tak dia punya rizq kan? Rizqan lakum. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas. Boleh kan Ustaz Suzah? Tak cukup nafas? Boleh ambil balik. Waku tu Waquduhan. Yang penting dengung tu cukup. Okay. Waquduhan nasu wal hijarah. Lam jangan heret wala. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Ain. Terima kasih Ustazah. Kak Liza okey? Takut Kak Liza tak perasan dia share. Kak Liza okey? Takut tak perasan dia share apa tadi? Screen apa tu kan? Dia kalau bukan host pun boleh share. Host kena set kat situ. Allah. Nak set lah pula yang tak reti ni ha. Sekejap Okey, tak apa kita sambung dulu. Okey, siapa baca? Saya. Okey, Nolin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Tu kena ulang balik. Alladzi ja'ala lakumul arda fira. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات Tamarat. Kalau tak sampai lah. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Zai. Jangan jangan. Minas samarati rizqan lakum. من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم sikit lagi. وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. Dia fattaqunna tu dia jangan lambat nak masuk pada nun. Sebab dia hamzah wasal kat tengah tu kan. Fattaqun maknanya dia dah tak lalu dekat mat dah. Terus je. Fattaqunna. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Jangan wala. والحجارة أعدت للكافرين. Okay. Saya nak stop bagi dia tak kena le tu. Dia nak kena tahu sifat dia. Sebab alif lam tu macam memang dia macam automatik. Sebab kita dah terbiasa. Sebab lam itu sifat dia tawasud. Dia tidak melepaskan dan dia tidak menahan. Dia duduk tengah-tengah. Bila kita ingat setiap sifat pada huruf tu, insyaAllah kita akan menjaga setiap kali kita menyebut. U'iddat lilka. Maknanya kita menahan lidah kita supaya tak turun. Kita tahu sekarang ni. Kita tekan dekat atas langit ni. Betul. First kali nak kena tahu lam tu tempat keluar dia kat mana. Lepas tu baru kita berkawan dengan sifat dia. Ni kita tengah nak berkawan lah ni kan dengan sifat kan. Susah. Susah. Okay, tak apa nanti kita baca. Okay, sambung. Siapa nak baca? Hajah Aini nak baca Okay. Sekejap. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Sekejap Aja. لل- Internet ni lompat-lompat je tadi saya punya line. Fattaqunna tu ambil balik. Na tu panjang فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Aja ini. Terima kasih Ustazah. Okey, sambung. Siapa baca? Tak ada. Okey. Kak Syikin boleh? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Ulang balik pada huruf dha tu tebal. Allazi ja'ala lakumul arda. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ulang sikit. Fa'akhraja bihi. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Satu lagi Zai. Rizqan lakum. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Okay, terus. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Dekat kalimah fa'tu ada huruf mat. Fa'tu bisuratim. Dua harakat. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
فإن لم تفعلوا Fa'il tu jangan lama sangat. Fa'il lam taf'alu. فإن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Okey, gerak tu. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Dekat mana Ustazah? Dekat dengung dua-dua tempat tu. Okey. Yang pertama fattaqunna, yang kedua Nun sabdu kan? waquduhan, betul. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Okey. صدق الله العظيم. Okay, next. Liza ya? Alright. النار التي Assalamualaikum. Salam Kak Liza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Kak Liza, dia boleh berhenti tu kan, memang dia tak ada huruf mat, tapi disebabkan ada tanda dua tu, baris dua di atas tu, dia jadi juga mat iwad, menyebabkan dia kena baca dua harakat. Kalau berhenti bina jadi satu je. Wassama'a bina'a. Berhenti satu harakat. Dua harakat. Berhenti dua harakat. Walaupun tak ada alif ya. Okey. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alhamdulillah. Okey, sambung. Next, Zulida. Saya baca okey. Boleh. Clear tak Ustazah? Sangat clear. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Okay, terima kasih. Sadaqallahul azim. Okay, Zandra. Okay. Lupa satu benda. Assalamualaikum Zah, dengar tak? Okay, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Okay, Zandra dekat tanwin bertemu fa tu tak cukup dengung dia. Ma'an fa'akhraja. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. والحجارة أعدت للكافرين.
Sadaqallahul azim. Habis dah Semua dah baca? Alright. Okay, selalunya macam biasa saya akan baca lah sebab saya tak boleh nak baca. So saya akan sentuh sikit pada beberapa tempat yang kita baca hari ini daripada ayat 21 hingga 24. Ada beberapa tempat yang saya rasa macam semua baca tu dia punya bentuk sama. Okay, contohlah macam hukum-hukum ikhfa. Sebelum tu saya nak tanya, semua dah ada buku coklat tahsin ni? Alah, tak nampak pula. Jadi halimunan pula buku ustazahnya. Sekejap. Sorry. Okay. Dah ada? Semua ada Semua Saya beli? Oh, Kak Zulida belum Okay, tak apa. Sebenarnya buku ni sebagai untuk kira rujukan jugalah sebenarnya kan. Supaya kita senang nak semak balik apa yang kita dah belajar setiap minggu. Sebenarnya ada lagi satu buku. Cumanya saya tak naklah menyusahkan semua sebab saya rasa buku lagi satu tu buku tajwid tu tak ada jual kat Shopee saya rasa buku pink tu. Sebab tu masjid-masjid yang buat, jadi memang dia khaskan untuk orang yang belajar talaki dekat masjid-masjid. Tapi saya tak sure ada jual kat Shopee ke tak. Cumanya saya rasa yang belajar tajwid ni, belajar Quran ni mesti ada buku tajwid masing-masing kan. Masing-masing ada tak macam buku tajwid? Apa-apa buku tajwid pun tak kisah. Kat situ dia dah ikut turutan lah. Guna buku teks anak. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia punya konten tu lebih kurang sama. Kak Liza guna buku makhraj dan boleh juga. Tak tu. Tak apa, sama lebih kurang. Kalau ada gambar-gambar rajah, okey sangat dah tu. Hajar Nuraini punya buku depan tu, tengok depan. Itqan pun boleh juga. Dia punya konten lebih kurang sama. Okay, cuma yang saya nak sebut hari ni, dia kira melangkau jugalah muka surat. Sebab saya nak sentuh apa yang kita dah baca hari ni. Kebanyakan tadi bila baca bab hukum ikhfa hakiki, okay, nak sentuh ikut turutan tu, saya rasa tak patut pula saya tak tegur apa yang kita dah baca hari ni. Okay, cuba tengok sekejap siapa yang dah ada buku tahsin tu kan. Kalau tak ada, saya tunjukkan jugalah dekat sini. Muka surat 121. Kalau tengok muka surat 121 tu memang jelas sangat. Baru kita nampak macam mana sebenarnya kedudukan lidah kita. Okey. Keadaan lidah kita masa menyebut huruf nun. Boleh nampak tak? Siapa yang tak ada boleh tengok ni Okey. Dia sebenarnya ada dua kat situ. Satu lidahnya melekat dekat lelangit. Satu lagi lidah tu tergantung. Nampak tak? Saya dekatkan lagi. Okey. Nampak tak? Okey, siapa tak nampak? Bagi tahu saya. Okey, nampak tak? Yang penting nak nampak kedudukan lidah tu. Okey, kalau lidah tu melekat dekat lelangit, bermakna kita menyebut huruf-huruf izhar sahaja. Untuk bertemu dengan huruf izhar sahaja. Kalau lidah itu tergantung dan dia ada ruang sedikit dekat atas tu, menyebabkan lidah tu tak melekat lah maksudnya. Itu khas untuk ikhfa. Okey, nampak beza dua-dua ni? Jadi, jadi apa yang saya nak sebut ni tadi, contoh pada ayat yang kita baca, first kali ma'an fa akhraja bih tu. Okey. Itu tanwin bertemu fa tu ikhfa lah tu, tapi dia pergi dekat tempat keluar fa. Saya suka nak sebut ni sebab kita dah belajar dah makhraj huruf kan. Setiap huruf keluar kat mana semua kita dah belajar dah kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok balik. Setakat mana betul ke tak kita parking kita punya dengung tu dekat huruf fa tadi. Contohlah. Kalau kita baca minas sama'i ma'an fa akhrajah, memang salah lah tu. Salah parking dia. Ma'an fa. Dia punya bunyi dengung tu dia hampir dengan tempat keluar fa. Kena ingat fa keluar dekat mana? Gigi atas melekat pada perut bibir bawah. Itu satu. Kemudian cuba tengok ayat seterusnya, ayat 22 yang akhir tu. Fala taj'alu lillahi andada. Tadi bila dengar semua baca, kebanyakannya semua baca tu dengung dah. Cukup dah dengung 2 harakat.
apa yang tak kena, apa yang tak berapa nak tepat tu sebab bunyi nun tu dia melekat dekat lelangit. Betul ke tak? Sedangkan syarat nun tadi dia dua. Nun melekat kat lelangit dia khusus untuk pertemuan dengan huruf izhar. Kalau untuk dia bertemu dengan huruf ikhfa, nun tu tak boleh melekat dekat lelangit. Itu syarat utama dia. Sebab tu saya suka kalau kita boleh tengok dalam buku tahsin tajwid ni, bahagian ikhfa yang 15 huruf itu, setiap huruf dia dah letak dah gambar rajah tu. Maknanya setiap gambar rajah tu kedudukan lidah tu berubah-ubah. Maknanya kalau kita nak sebut, kita boleh rujuk pada gambar rajah dekat dalam buku tahsin tu. Kadang kan, saya akui juga sebab dulu saya bila baca Quran, ikhfa ni 15 huruf, 15 dengung patutnya cara bunyi dia tu lain. Tapi yang saya buat asal dengung je. Betul tak? Sebenarnya tak boleh sebab huruf ikhfa yang 15 ni dia ada tingkatan dia. Ada huruf tebal, ada huruf nipis, ada huruf depan, ada huruf belakang. Tu semua nak kena ambil kira sebab bunyi dengung dia tak sama. Contoh kalau kita baca anda dau, memang kita orang yang mendengar tu dia tahu lidah orang tu lekat ke tak lekat sebenarnya. Bunyi dia tu pun kita dah tahu memang ada beza. Contoh kalau lidah tu melekat anda dau, itu melekat. Kalau lidah tu tak melekat dekat lelangit, andada, andada, andada. Ada beza tak kedua-dua bunyi tu? Barulah orang kata kita boleh praktik balik. Dengung tu dia nak pergi dekat dal. Dal kat mana? Jadi kita tergantung kedudukan lidah tu pergi dekat huruf dal. Okey. Contoh kalau huruf dal kat sini saya nak sebut ada pada muka surat. Nanti saya tunjukkan gambar. Okey, cuba tengok. Cuba tengok ni. Ni. Nampak tak? Okey, boleh nampak? Tu. Okey, dia sebenarnya dia start daripada mana? Daripada sini dulu. Okey, nampak tak? Keadaan lidah tu dia tak melekat kan? Dia bukan an, tapi dia tergantung. Okey, nampak? Lepas tu yang kedua cuba tengok. Dia dah turun sikit lidah tu. Sebab apa dia turun? Sebab dia nak pergi akhirnya dekat hujung hujung lidah tu baru dia melekat dekat belakang gigi. Tapi untuk yang pertengahan dengung tu dia melekat tak ni? Daripada awal sampai yang kedua, gambar kedua tak melekat kan ni? Dia tergantung. Sampai sini baru dia melekat. Sebab apa? Sebab nak sebut dal dah. Tapi proses dia mendengungkan tu memang tak melekat kedudukan lidah dia. Tak dengar suara saya. Tak dengar suara saya. Alamak. Sekarang dah dengar. Tadi Alamak, sorry. Okey, saya ulang balik. Tak apa, tak dengar. Saya tunjukkan balik. Yang ni sempat dengar. Lepas habis yang ni tu hilang. Okey, alright. Tak apa. Jadi memang ikhfa saja memang tak boleh nak lekatkan lidah kat lelangit. Ingat tu je. Bila lidah tu melekat kat lelangit, menunjukkan kita dah ambil hak izhar. Izhar saja lekatkan lidah kat lelangit. Jadi macam lepas ni kalau kita nak dengungkan nun dengan dal ke nun dengan ta, jangan lekatkan dulu. Gantungkan lidah tu. Dah nak menyebut huruf dal, baru kita boleh letakkan hujung lidah. Itu pun letak hujung lidah bukan kat lelangit. Letak hujung lidah dekat tempat keluar huruf tu, iaitu dal. Dal belakang gigi. Macam tu. Apa dia tadi nak tanya? Kalau izhar tak dengung kan? Izhar tak dengung. Tapi yang saya nak sebut kat sini, kedudukan lidah tu. Dia kena parking lekat kat lelangit ke tak perlu. Satu lagi, contoh yang paling mudah kalau kita nak tengok, nak kenal selain daripada nak ingat 15 huruf tu, kita kena tengok nun itu tak ada tanda apa-apa, dia kosong. Menunjukkan dia punya sebutan nun tu samar-samar. Dia tak jelas lah bunyi nun. Nak jelaskan nun, tanda dia tanda mati. Menunjukkan dia akan bertemu dengan huruf yang izhar. Okay, andadau. Sama juga wa antum. Jangan baca wa antum. Bila kata sebut wa antum, betul dah dengung tu. Sebab dah cukup dah 2 harakat. Malah ada yang lebih pula. Wa antum kadang-kadang jadi 2,5 ke 3 harakat. Dia nak menunjukkan yang dia baca dengung. Tapi rupanya dia parking lidah tu melekat pula kat lelangit. Tu nak kena letak tepat pada tempat dia.
Kemudian tadi ada wa in kuntum. Cuba tengok kalimah wa in dengan kuntum. Satu nun bertemu kaf, satu nun bertemu ta. Lain bunyi dia. Okey, contoh kaf keluar dekat pangkal lidah kan, berhadapan sedikit daripada qaf. Jadi dia punya dengung nun tu jangan fikir dah yang lidah depan, lidah yang belakang tu. Pangkal lidah tu dia pergi dekat kaf. Contoh wa in. Oh, Kak Liza keluar balik Sekejap saya set balik. Saya tak perasan Kak Liza keluar. Lama dah Kak Liza keluar tadi. Okey. Alright. Wa in kun bunyi dia seolah-olah ing ataupun disebut ink kan. Tapi jangan terus pergi dekat ing. Oh, Datuk Nurul pun terkeluar juga. Okey. Faham bunyi dia macam mana? Wa in dia ringan pergi dekat kaf. Kalau dia pergi dekat qaf lain sikit bunyi dia. Dia lagi tebal. Contoh min qablikum contoh. Kan kalau qaf dia tebal. Jadi nun tu pun dah hampir nak tebal. Min tebal. Kalau kaf dia pergi belakang juga tapi dia ringan berbanding qaf. Wa in. Lepas tu kun. Ada beza kan bunyi dia? Lepas tu pada kalimah kuntum tu nun yang mati nak jumpa ta tu dia nipis. Tapi sebelum nun cuba tengok kaf tu baris depan. Bila kaf baris depan kita punya mulut mesti kita muncung kan. Contoh ku. Kalau tak muncung tak jadilah kaf baris depan kan. Tapi kaf baris depan tu bila masuk nun yang mati tu. Bila masuk nun mati tu jangan dikekalkan muncung nun tu. Muncung kaf. Contoh macam ni kalau dikekal. Kun dia jadi tebal nun tu nanti. Dia tak boleh nak membentuk nipisnya nun sebab nak jumpa ta. Tak boleh sebab dia kekal muncung. Muncung tu hanya untuk huruf kaf yang berbaris depan saja. Ku. Lepas tu nun kun senyum balik. Dia tak boleh kun. Dia kena kuntum. Nampak Okey. Kemudian tadi dekat ayat 23 tu pun ada juga. Sama juga bentuk dia. Sama juga bacaan dia. In kuntum shadiqin. Lepas tu dia ada juga fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tu semua nipis. Lepas tu adalah juga beberapa huruf yang tak silap saya Nolin yang tanya tadi. Macam huruf-huruf tu macam mana nak bagi dia tak berbunyi kan. Okey, kena ingat huruf yang melantun hanya huruf qalqalah saja. Huruf lain yang mati tak boleh hidup balik. Huruf lain yang mati tak boleh hidup balik kecuali huruf qalqalah yang melantun. Yang 5 tu baju dah kotor tu. Tapi kebiasaan kita ni saya nak sentuh pada beberapa kalimah yang kita baca hari ni lah. Contoh macam ayat akhir tadi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Sedap bunyi kita punya mulut nak melepaskan lantunan. Sebenarnya tak boleh. Okey, ni saya sentuh sikit-sikit dulu sebab dia berkait dengan sifat yang kita nak belajar nanti. Okey, jadi melepaskan udara, lepaskan terus, jangan dipatah balik. Taf tu dipatah balik, nampak tak? Taf lepas habis, tapi tak bolehlah lepas banyak-banyak angin sebabnya kita nak jumpa huruf lain pula lepas tu. Bila jumpa kita nak kena sebut dia kan. Melainkan dia punya huruf tu berada di hujung. Af, contoh tak ada huruf lain dah. Memang kita af sahaja, dia tak ada af. Perasan tak kalau kita mematikan huruf fa ni kalau kat hujung, kita takkan bunyi af, tak ada. Tapi bila kita menyebut fa yang mati berada di tengah tu, sibuk kita nak melantunkan balik huruf fa tadi sebelum jumpa huruf sebelah dia. Contoh macam ni lah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dia tak boleh fa, tak boleh. Okay. Dia memang susah lah. Dia memang susah tapi bila kita sebut selalu kan, mana-mana kalimah yang memang kita jarang yang kita selama ni kita baca tak berapa nak tepat, lama-lama nanti insya-Allah dia boleh berubah Okey. Kemudian ada satu lagi tadi zai. Zai pun kebiasaan orang Melayu kita sebut az. Contoh tadi kat ayat mana saya tak ingat dah. Ada satu tadi rizqal lakum. Betul. Okey, terima kasih. Okey, kita baca minas samarati rizqal lakum Nampak tak? Okey, zai kita dah tahu hujung lidah parking kat mana? Kat gigi bawah. Cuba kita matikan tanpa menyebut qaf. Riz.
dia takkan nak melantun. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa huruf lain dah. Masa nak menyebut huruf lain tu jangan diangkat. Bila dia angkat lidah ke atas, maka dia akan jadi lantunan. Rizqallakum. Rizqallakum. Tu sebab kalau kita baru-baru nak belajar tajwid, baca jangan laju-laju. Baca satu kalimah tak apa lambat, janji kita sebut tu betul. Okey. Jadi mana-mana huruf mati yang bukan qalqalah tu tak boleh hidup balik. Okey. Saya rasa benda ni pun basic sebenarnya, semua orang tahu kan. Cuma kadang-kadang kita membaca itulah. Mahir ke tak mahir tu pada praktikalnya. Sebab tu kita digalakkan hari-hari baca. Okey. Ada soalan sebelum kita masuk pada hukum tajwid? Ustazah, boleh tak Ustazah ulang balik yang dengung kuntum tu, yang macam dari baris depan mulut uncung tu nak ke smile ni balik. Nak masuk pada huruf nipis. In kuntum. Nampak tak? Alright. Dia tak boleh ditakuti nanti bunyi nun tu sebal dan ditakuti nanti ta jadi to. Sebab biasa macam mulut uncung juga kan. Kalau saya baca lah. So dia macam okey, nak kena praktis benda tu. Sebab huruf istifal, ni kita tak belajar lagi, saya sebutlah. Huruf senyum, hari tu saya ada ceritakan berkenaan dengan huruf senyum dengan huruf masam. Huruf senyum ni memang dia kena senyum, dia tak boleh sebab nun itu termasuk dalam huruf senyum, jadi senyumlah. Bukan sengih, banyak sangat. Sikit je, kuntum cukup. Sebab dia nak memberi jalan pada nun tu supaya sebutan tu jadi nipis, ta tu pun jadi nipis. Kadang-kadang kan kita tersasar huruf-huruf yang berbaris depan tu, tengok huruf tu nipis ke tebal. Kalau nipis, nipiskan. Kadang-kadang sin, baris depan pun boleh jadi su. Kalau kita tak hati-hati, su kan. Nak sebut sin baris depan, mesti kena bulat dulu sebab sin tu istifal. Su. Angin yang nak menolak pada baris depan sin tu, macam ni mulut dia. Su. Dia tak boleh su. Nanti jadi sod. Nampak tak? Kena tahu akar dia. Su. Si, su. Dia tak boleh si. Terus muncung su. Tak boleh. Dia kena patah pada sifat asal dia iaitu senyum ataupun istifal. Okey, selain daripada tu? Tak ada dah Okey, kalau tak ada, saya nak masuk sambungan tajwid kita hari ni. Mungkin boleh saya cerita lebih sikit lah hari ni. Okey, hari tu kita sampai dah pada sifat kan? Sekejap tengok balik. Saya ni bukan teringat. Saya ada bagi nota tak? Saya rasa saya dah bagi. Terima kasih banyak. Ain siap hantar gambar dekat dalam WhatsApp. Okey, saya ada bagi yang ni. Ada tak? Dapat. Okey, jadual sifat-sifat berlawanan Ada Sekejap. Saya ni bukan mahir sangat nak share benda dekat dalam ni. Sekejap saya try. Sekejap. Allah. Hari tu kita dah sampai sifat berlawanan yang keberapa? Satu. Baru satu Jahal Hamas. Jahal lawannya Hamas Ya. Yang lain saya tak sempat share lagi. Boleh. Okey, sekejap Sebentar. Takut ada yang tak nampak gambar tu, saya share kat sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni semua nampak tak apa yang saya tengah buat ni? Saya cuba nak share. Semua nampak kan skrin tu kan? Okey, nampak tak? Ke tak nampak? Tak nampak Tengah loading.
Tengah loading. Lepas dia duduk. Loading. Dia pusing. Semua loading eh? Hitam. Salah. Sekejap saya buat lagi sekali. Ada tak? Kalau kenapa tak boleh? Tak nampak eh? Macam mana saya nak buat? Semua ada yang guna handphone kan? Kat sini pun saya tak boleh tekan, tak tahu kenapa. Okey, nampak tak? Kenapa tak dapat? Dah ada dekat saya punya skrin dah sebenarnya. Sekarang ni nampak apa kat skrin? Pusing. Macam blank macam loading punya simbol. Kenapa dia loading? Ada. Dia tulis Najdah Center has started screen sharing tapi tak ada apa. Alamak, kenapa? Ada dah. Ha, ada dah? Ada dah, saya dah ada dah. Okey. Dah. Okey, Yang lain? dah nampak dah. Nampak Dah. dah. Ni jelas tak nampak? Boleh. Sekejap. Boleh zoom. Boleh eh? Sekejap. Sebab sebelum ni saya pakai tab. Ayuk. Mana tadi? Hilang sudah. Saya nak zoom dia. Saya dah cuba dah tapi tak boleh. Orang boleh. Masing-masing boleh zoom sendiri kan? Ke tak boleh? Boleh. Dekat atas tu ada view option. Okey. Bila saya cuba nak zoom nanti dia akan back balik. Saya tak tahu kenapa. Kalau tak nampak cuba zoom eh. Okey, hari ni kita masuk sifat yang kedua iaitu sifat syiddah lawannya rokhawah. Okey, syiddah lawannya rokhawah. Syiddah tu maksudnya yang ringkas saya boleh sebut suara tertahan ketika menyebut huruf tu. Seperti mana yang saya dah sebutkan minggu lepas, macam mana cara kita nak menyusun atau nak mengenal sifat pada setiap huruf, kita matikan huruf tu baru nampak jelas sifat apa yang ada pada huruf tu. Okey, cuba kita tengok syiddah dulu. Kalau ada tulis dekat nota tu, suara tertahan semasa menyebut huruf kerana berpegang kuat pada makhraj. Maknanya huruf-huruf ni dia kuat sebab tu dia menahan. Iaitu 8 huruf. Macam hari tu sifat hamas ada 10. Ni lagi sikit. Antara syiddah dengan rokhawah, syiddah lagi antara syiddah dengan rokhawah, syiddah yang sikit sifat dia, huruf dia. Jadi ingat ataupun hafal sikitlah huruf syiddah. So rokhawah tak payah hafal. Okey. Tengok huruf syiddah macam mana yang dikatakan suara tertahan ataupun suara tu tidak dilepaskan. Kita matikan Huruf tu adalah ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Jadi macam mana cara kita nak menahan suara pada huruf tu? Matikan. Kalau ajid, jadi hamzah tu matikan dia. Contoh as-sama. Matikan hamzah. As-sama. Okey, jadi
Bunyi lepas hamzah mati tadi tu ada bunyi lagi tak? Tak. Lepas hamzah mati ada bunyi tak? Tak ada bunyi Tak. apa-apa menunjukkan hamzah itu tertahan suaranya. Ada tak orang baca as-sama? Contoh, terkeluar suara, tak ada kan? Itu maksudnya tertahan suara pada huruf hamzah. Jim pun sama. Kalau kita tengok pada sifat syiddah yang 8 ni, terkandung dalam tu 5 huruf qalqalah iaitu jim, dal, qaf, ta dengan ba. Betul? Yang mana kita tahu itu adalah huruf qalqalah dan dia melantun. Okey, sekarang kita nak kenal dulu sifat syiddah yang ada pada huruf qalqalah ni ketika bila? Ketika kita matikan tanpa meletakkan sifat qalqalah dulu. Sebab qalqalah ini termasuk dalam sifat tunggal dan ia disebut di akhir sekali bila kita matikan huruf tu. Jadi sekarang nak kenal sifat syiddah dulu, jangan diqalqalahkan setiap huruf tu. Contoh jim, ad. Tanpa qalqalah dal, ad. Qaf, aq. Ta, ab. Ba, ab. Okey. Saya matikan tanpa qalqalah tadi. Ada tak suara yang dilepaskan selepas kita matikan huruf tu? Tidak ada juga kan? Jadi itu juga dikenali sebagai sifat syiddah. Huruf qalqalah ni ada sifat berlawanan iaitu syiddah. Dia tak ada melepaskan apa-apa pun. Dia tak terkeluar, tak boleh. Okey? Kemudian kaf dengan ta. Bila kita matikan kaf, bunyi dia ak. Okey, saya cuba asingkan bunyi yang melepaskan udara dengan menahan suara. Saya ulang lagi sekali. Ak. Datuk Nurul masuk balik. Okey, yang dilepaskan dekat hujung tu adalah sifat udara yang terlepas pada huruf kaf. Cuba kita tengok balik yang kita belajar minggu lepas, hamas. Ada tak hamas tu kaf? Ada kan hamas pada kaf? Jadi yang dilepaskan itu sifat hamas. Tapi yang ditahan itu adalah syiddah pada kaf. Jadi bila kita sebut contoh ak, bermakna dia dah meletakkan dua sifat serentak. Satu sifat syiddah iaitu menahan suara kaf. Satu lagi sifat hamas iaitu melepaskan angin kaf. Nampak tak? Itu susunan dia. Ak. Sebab tu kita tak boleh baca kaf ni kalau mati. Ak. Tak boleh. Sebab kaf ini tidak ada sifat melepaskan suara. Tapi dia menahan suara. Cuma yang melepaskan itu adalah udara atau angin. Jadi bunyi dia, sebab tu bunyi dia ak. Dia tak boleh ak. Dan dia tak boleh ak. Kosong terus tak boleh. Sebab bergantung pada sifat asal kaf iaitu hamas. Jadi lepaskanlah ak. Okey, jangan terlebih. Nanti dia jadi melepaskan suara. Okey, dan sama juga. Kaf dengan ta ni lebih kurang sama. Cuma tempat keluar kaf dengan ta tak sama. Jadi masa kita mematikan ta, kita sebut at. Sebelum kita melepaskan hamas ta, kita bunyi at. Lepas bunyi at tu, ada tak suara yang lain keluar? Tidak ada suara ta yang keluar. Kecuali angin ta. Okey? Faham Jadi bunyi dia at. Sikit saja. At. Kenapa sikit? Sebab yang kita nak lepaskan hamas ta itu melekat pada hujung lidah di belakang gigi atas, depan. Kalau siapa yang baca at, dia salah lah. Maknanya dia dah menyentuh lebih daripada tempat huruf ta iaitu sin. Sebab masa dia menyebut ats, lidah tu dah berada di gigi bawah. Sedangkan lidah tadi kena parking dekat belakang gigi atas. At. Okey. Ta dengan kaf ni sifat dia sama iaitu yang pertama tadi dia menahan suara. Kaf menahan suara, ta pun menahan suara. Tapi sifat yang kedua iaitu hamas. Kedua-duanya ada hamas. Lepas dia tahan suara baru dilepaskan udara sahaja. Ta pun tak boleh kita baca at. Tak boleh. Bila kita baca at, bermakna kita melepaskan udara serta suara. Sedangkan ta itu sifat dia hanya melepaskan udara. Suara tak lepas. Sebab dia kata kat situ syiddah. Okey, nampak? Okey. Jadi itu adalah antara huruf-huruf syiddah yang kata disebut dalam istilah kita lah yang mudah kita nak faham. Huruf yang kita matikan tanpa melepaskan suara. Dia tahan. Sifat dia kuat. Okey. Jadi kita tengok pula syiddah lawan dengan rokhawah tadi. Rokhawah yang tulisan merah tu. Okey, rokhawah memberi maksud suara yang dilepaskan. Okey, suara yang terlepas.
semasa menyebut. Kerana apa kita menyebut huruf tu suaranya terlepas? Kerana sifatnya lemah berbanding dengan huruf ajid qatin bakat tadi. Bila lemah bermakna suara itu terlepas. Okey? Baik. Kalau tengokkan huruf-huruf rukhawah lagi banyak berbanding syiddah kan. So tak perlu hafal lah. Cuma orang Arab ni dia suka meletak rangkai kata supaya kita mudah nak hafal. Supaya dia mudah nak hafal. Sebenarnya kalimah-kalimah tu semua memberi maksud. Tapi bahasa dia bahasa yang memang bukan ada kaitan langsung dengan tajwid lah. Kadang-kadang dia macam peribahasa. Cumanya kalau orang Arab ni dia ingat peribahasa tu maka dia mudah nak ingat huruf-huruf tu. Ini saya sebut sahajalah seperti yang ada dalam nota tu. Khuz, ghatha, hadzin, faddin, syausin, zai, sahin. Dia jadi susah nak sebut, tak payah sebut. Nanti kan stres pula belajar sifat ni Okey, cumanya yang saya minta kita cuba amati pada sifat rukhawah tu tadi, selain daripada ajid qatin bakat. Kalau nak tahu huruf-huruf tu kita matikan ada tak keluar suara. Okey, cumanya ada juga yang kejap pada huruf tu contoh macam zal kan, kadang-kadang ada yang kata zal tu macam keluar angin. Sebenarnya yang keluar tu bukan angin tapi suara yang keluar. Bila kita kata dia keluar angin bermakna selama ni kita menyebut zal tu mungkin ada sedikit kesilapan pada sebutan tu. Okey? La ataupun matikan al wa iz. Dia takkan bunyi wa iz. Dia menahan suara tu. Sedangkan zal itu sifatnya melepaskan suara. Jadi lepaskanlah suara tu wa iz. Cuma cara nak melepaskan suara tu tak boleh banyak. Dia tak boleh banyak sebab apa? Sebab setiap huruf tu dia banyak sifat. Jadi setiap sifat tu dia ambil seorang sikit lah. Gitu kaedahnya. Okey. Baik, seterusnya yang tengah tu. Apa benda yang tengah tu? Tawassut Tawassut huruf dia ada 5 sahaja iaitu Lin Umar. Lin Umar. Saya mengajar sebelum ni ada juga anak murid saya kata, Saza boleh tak saya sebut Lin binti Umar? Senang macam nama orang. Suka hati. Jadi kita ingat. Okey. Kalau tengok lam, nun, ain, mim, ra tu, Lin Umar tu bila kita matikan dia punya sifat dari segi suara ni nak kata tahan tak boleh tahan, nak kata lepas tak boleh lepas. Okey, cuba kita matikan al. Ni yang siapa tadi tanya kan? Nolin ke apa siapa tadi tanya? Lam tu kan, ala tu kan. Lam dia tengok kat situ sifatnya ini yang saya nak cerita hari ni. Okey, lam sifat dia tadi tidak tertahan dan tidak melepas. Dia duduk tengah-tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ambil kalimah ataupun ayat yang mudah kita nak baca, yang mudah kita ingat. Pada ayat kedua, surah Al-Fatihah tu, Alhamdulillah tu ayat kedua kan. Cuba kita tengok huruf lam. Lam tu seolah-olah nak lepas tak boleh. Contoh, kalau nak lepas macam mana? Tak boleh. Tak boleh, dia tak boleh lepas. Dia tertahan. Nak kata tahan, kalau kita menahan, lam tu bunyi dia macam ni. Saya contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia jadi keras, sekerasnya. Dia macam seolah-olah terhenti pula kita menyebut lam. Itu maksud tawassut. Lepas tidak, tahan tidak. Dia ada sedikit dia tak boleh terlalu menahan sangat. Kalau kita baca tak sedap bunyi dia. Alham pun tak boleh juga. Jadi dia duduk tengah-tengah. Matikan gitu. Kalau nun, sebab dia ada sifat gunnah. Dia tak boleh siratal ladzina tak boleh. Tak sedap bunyi dia kan? Ataupun dilepaskan. Siratal ladzina an'am, tak boleh juga sebab dia tidak ada sifat rukhawah. Nun ni tidak terlepas, dia duduk kat tengah. Jadi siratal ladzina an'amta. Okey, itu nun. Kemudian ain kita matikan. Kalau kita tahan dia sekadar tu je. Contoh a'lamu, contoh kalimah a'lamu, dia ada macam dia nak ke depan tapi tak boleh banyak sangat. Kalau dilepaskan suara macam mana? Tak boleh macam meneran pun ada. Tak boleh sebab dia tawassut tengah-tengah. A'lamu sikit je. Dan tak boleh juga kalau kita baca a'lamu tertahan kedua-dua. Sedangkan ain itu sifatnya
dia duduk kat tengah, dia bukan menahan. Itu ain. Mim. Mim sama juga macam nun, cuma bezanya nun keluar dekat lidah pergi dekat khayshum, tapi mim keluar dekat bibir pergi dekat khayshum. Alaihim. Dia tak boleh alaihim. Macam seolah-olah macam dia menahan daripada mendengungkan mim kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Tak boleh. Macam dia tersekat, tak boleh. An'amta alaihim. Dia ada itu tawassut. Okey, gunnah dicampur dengan tawassut. Ra pun sama juga. Kalau kita matikan ra, contoh kita baca wa ilaikal masir. Dia seolah-olah ke depan, tapi tak boleh banyak sebab dia bergantung pada sifat takrir yang ada pada dia. Okey, ar, ir, ur. Dia tak boleh ar banyak sangat, tak boleh. Kalau dia baca tertahan ar, ir, ur pun tak boleh. Dia jadi tak lembut, dia jadi keras. Ar, ir, ur. Contoh wa ilaikal masir. Dia macam seolah-olah ke depan sikit. Dia punya sebutan tadi tu berada di tengah-tengah. Lam, al, ain, nun, an, ain, mim, ra, aru. Okey, boleh? Saya stop sekejap. Saya tak nampak muka anak murid saya rasa tak reti. Okey. Baik. Masa saya belajar sifat dan makhraj huruf dulu, ada jugalah beberapa tuk guru ni dia sebut macam-macam istilah nak bagi kita faham. Ada setengah yang sebut Lin Umar ni bila kita menyebut huruf tu dengan keadaan mematikan dia, bunyi huruf tu basah. Faham tak? Namun saya rasa macam basah, macam mana basah? Contoh macam ain tadilah. A'lamu, ain tu dia tak kosong. Kita tak boleh baca a'lamu. Kadang-kadang ada orang baca ain tu dia keras sangat bunyi dia kan, dia tak ke depan lagi. Dia tak basah dia kata. Macam tu. Samalah semua lam. Lam pun tak boleh kosong. Jadi macam Nolin tanya tadi, huruf lam kan, dia terlepas sebab lidah tu dia turunkan. Lidah tu jangan turunkan. Nanti dia jadi alhamdulillahi rabbil. Kena hati-hati. Tahan dia sikit. Okey? Okey, itu untuk sifat syiddah lawannya rukhawah. Kemudian antara syiddah dengan rukhawah terkandungnya sifat tawassut. Itu pertengahan. Tawassut tu maksudnya pertengahan. Okey. Sekejap, saya nak tunjukkan sikit daripada ayat yang kita baca tadi. Ayat 21 hingga 24 tadi kan. Kat situ dah ada beberapa sifat. Ya ayyuhan su'budu. Nampak tak? Ain. Jangan kosong. Ya ayyuhan su'budu. Dia tertahan sepenuhnya, tak boleh. Okey. Banyak tu, ada banyak. Cumanya kita tak habis lagi lah. Sebenarnya kalau kita sebut huruf, satu huruf tu dia kena jalan 5 sifat sekali, 6 sifat. Tapi kita baru masuk sifat yang kedua. Okey. Kita nak masuk sifat yang ketiga. Okey, sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan sifat suara ni? Melepaskan suara. Kok lah nak tanya sifat suara yang terlepas tadi tu. Ajid Qatin Bakat, sifat suara yang tertahan. Tapi dekat yang rukhawah tu sifat suara yang terlepas. Itu banyak tu. Nak melepaskan macam mana? Tengok. Kalau huruf tu bukan huruf qalqalah, tak boleh. Sebab huruf qalqalah memang suaranya tak lepas. Yang dilepaskan hanya sifat tunggal iaitu qalqalah tadi. Lantunan suara maksud dia. Ada? Kejap Datuk Nurul keluar balik tak ada. Agaknya line dia tak okey kot. Okey, kalau tak ada, kita masuk sifat yang seterusnya. Okey, ni tadi Boleh, baru sebut nama. Okey, seterusnya sifat yang ketiga. Iaitu sifat isti'la lawannya istifal.
Ini yang saya suka sangat nak sebut sebenarnya, yang mana kebanyakan sifat dalam 10 sifat berlawanan ni, sifat berlawanan yang ketiga ni yang paling banyak masalah kita tanpa kita sedari, iaitu isti'la lawan istifal. Okey, isti'la maksudnya terangkat sebahagian pangkal lidah. Istifal maksudnya tidak terangkat pangkal lidah. Maknanya dia berlawanan lah kan. Antara sifat isti'la dengan istifal, kita hanya ambil, bukan hanya ambil apa, nak mengingat. Kita ambil yang sikit lah macam saya sebut pada syiddah dengan rukhawah tadi, kita hanya ingatkan syiddah dan mungkin kita boleh ingatlah sikit sifat tawasud iaitu lin umar. Tapi isti'la dengan istifal ni kita ambil isti'la. Okey, sifat isti'la iaitu terangkat sebahagian pangkal lidah tadi. Hurufnya adalah huruf masam. Ini yang mula-mula saya ada cerita dulu kan. Masa mula-mula kita nak mengaji dulu, saya suka cerita benda ni. Sebab bila start je kita nak baca Quran, kebanyakan orang Melayu kita ni semua huruf disebut dalam keadaan masam. Masam muka lah, dia tak senyum. Mana ada orang ngaji tiba-tiba nak senyum je kan. Tak, maksudnya tu bukaan mulut kita kiri dan kanan, bukan kita buka mulut kita atas dan bawah. Okay. Cuma kalau untuk isti'la ni bukaan mulut kita atas dan bawah. Okay, dia punya rangkaian kata dia tu khussa dhaghtin qidh. Semasa kita menyebut kalimah ni, rangkai kata ni pun sebenarnya mulut kita tak ada pun sekali pun mulut kita senyum. Ada? Tak ada. Kita cuba buat. Khussa dhaghtin qidh. Tak ada. Okay. Cumanya mungkin pada kalimah dhaghtin dengan qaf baris bawah tu, dia punya ketebalan, dia masih lagi isti'la tapi mungkin ketebalan atau peratus ketebalan tu dia kurang sebab dia mengikut pada baris yang ada pada dia. Cuba kita letak baris atas semua. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, za. Okay. 7 huruf tu huruf masam tu. Atau kita nak matikan. Sebab tadi saya sebut nak mudah nak nampak sifat tu matikan. Kita matikanlah. Akh, as, ab, aw, alta, alqa, az. Walaupun dia huruf tu berbaris ataupun mati, dia tetap juga mengangkat pangkal lidah supaya sebutan tu kekal tebal. Okay. Kalau dia tak angkat pangkal lidah masa menyebut huruf isti'la, jadi dia tak cukup syarat dia. Okay. Baik. Itu sahaja yang kita boleh angkat pangkal lidah. Huruf lain tak boleh. Okey, kita tengok sifat yang ada, huruf yang ada pada sifat istifal. Selain daripada 7 tadilah, dia tak boleh angkat pangkal lidah. Maknanya pangkal lidah tu stay je kat bawah. Dia tak naik dekat langit. Apa huruf dia? Rangkai kata yang dibagi ni pun menyebabkan kita punya bukaan mulut tu daripada kiri ke kanan sampai habis kita menyebut rangkai tu, rangkai kata tu masih lagi kita senyum. Tak percaya cuba buat. Anshir haditha ilmika sawfa tujahiz bidha. Kecuali pada ta tadilah. Ta tu tetap nipis walaupun disebut baris depan kan, tu kan. Tu. Kita cuba sebut tu, moncong bibir kita sebab baris depan. Tapi pangkal lidah kita terangkat tak? Tidak sama sekali. Anshir haditha ilmika sawfa tujahiz bidha. Semua huruf tu huruf senyum. Banyak huruf senyum berbanding dengan huruf masam. Jadi yang satu perkara penting yang saya nak bagi tahu, nak pesan, kalau kita baca Quran, jumpa 7 huruf ini sahaja kita baca tebal dengan keadaan macam mana? Mengangkat pangkal lidah ke langit. Mengangkat pangkal lidah ke langit, bukan memuncungkan bibir. Bukan memuncungkan bibir. Okey? Baik, sekejap saya stop share. Okey? Sebab kebanyakan kita kalau membaca Al-Quran jumpa huruf yang 7 ni tadi, kita muncung bibir, betul tak? Ada jugalah yang muncung. Dia berubah sebenarnya kita punya bentuk mulut, tapi bukan muncung. Muncung tu untuk membaca ataupun menyebut kalimah yang berbaris dhammah sahaja. Itu muncung. Okey? Kalau huruf isti'la tak muncung. Sebab apa? Sebab kita dengar bunyi tebal, jadi kita macam fokus pada bibir. Kalau kita tengok satu-satu huruf isti'la tu,
patah balik pada tempat keluar dia yang asal-asal kita belajar. Okey, tadi saya sebut khusa kha dulu. Kha huruf keluar kat mana? Hujung halkum, kan? Sad keluar dekat lidah, hujung lidah. Lepas tu apa lagi? Dagtin. Dad tengah lidah. Lepas tu ghain hujung lidah. Hujung halkum. Ngarut ustazah ni. Lepas tu ta hujung lidah. Qaf pangkal lidah. Dha hujung lidah. Ada tak disebut huruf tu huruf bibir? Tak ada. Jadi jangan kita muncung bibir. Ihdinas sira. Ya Allah, muncung sangat. Ihdinas sira. Tol, jangan ihdinas sira. Tol, macam orang nak mencium pun ada kadang-kadang. Menyebut huruf-huruf isti'la tu bukan dengan memunculkan bibir tapi mengangkat sebahagian pangkal lidah. Tu kena ingat. Kalau tak nanti dia punya bunyi tu lebih kurang sama sebenarnya. Sama ada mengangkat pangkal lidah ataupun kita memunculkan bibir. Cuma bunyi tu dia Melayu. Bunyi tu Melayu. Kita kalau boleh nak bunyi tu macam kefasihan menyebut tu dalam bahasa Arab lah. Sebab ayat yang kita sebut ni adalah kalimah bahasa Arab kan. Bukan bahasa Melayu. Macam tu. Okey. Baik, itu perbezaan antara isti'la dan istifal. Contoh ayat yang kita baca tadi saya bacakan beberapa kalimah, tengok dia punya perbezaan. Kalau ayat 21 tu ada beberapa kalimah iaitu khalaqakum. Nampak? Daripada awal ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Semua huruf nipis, semua huruf istifal. Jadi senyum siap-siap. Ya you tu muncung sebab pada depan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa kha dengan qa tu tebal? Isti'la. Tapi jangan disebabkan lam itu diapit oleh kha dengan qaf, lam tu kita ikut sekali. Khalaqakum. Habis semua dia kulum tebal, tak boleh. Jadi kena tengok betul. Kalau kita belum mahir tak apa tanda. Saya dulu belajar tajwid, Quran saya tu habis kotor seconteng sebab kita belum mahir. Kadang kita tahu dah huruf isti'la tu 7 iaitu khusa, dagtin, qiz. Tapi kalau kita baca banyak-banyak, adakah kita kadang-kadang tak perasan? Kan dia main jangkit-jangkit je. Tanda siap-siap. Saya suka macam tu. Jadi bacaan tu lebih kita nampak supaya kita dapat lebih berhati-hati bila kita menyebut huruf tebal dan nipis. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya bila kita baca, kita betul-betul memberi hak pada sifat yang nipis dan tebal tadi. Nipis iaitu istifal, tebal iaitu isti'la. Kalau kita buat betul-betul, sebenarnya bacaan Al-Quran kita tu jadi ringan. Ringan sangat sebenarnya. Contoh kalau nak tebal tu, kalau ikut kita punya slang orang Melayu kita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dia macam mengulum kat dalam mulut. Dia automatik kan. Saya bukan nak mengajuk siapa-siapa ke apa, sebab kita orang Melayu kita kan memang kebiasaannya baca tu ikut macam mana kita bercakap. Jadi kita cubalah. Cuba setiap kali kita nak baca, kita perhatikan dulu, kena ingat istifal itu mesti senyum. Bukan senyih, senyum sikit. Sebab ditakuti kalau saya sebut senyih sekarang jadi imalah pula. Imalah tahu imalah? Imalah tu bacaan yang dicondongkan kan. Contoh macam bismillahimajriha. Majriha tu banyak sangat. Jangan pula majriha tu jadi ya ayyuhan nas. Ustazah kata senyum, habis semua deleget sampai imalah. Tak boleh lah. Okey? Jadi senyum tu sekadarnya. Sebab tu saya suka guna perkataan senyum dan masam. Okey, itu untuk sifat istifal lawan isti'la tadi. Jadi ingatkan yang sifat isti'la sahajalah iaitu khusa, dagtin, qiz. Selain daripada tu nipis ataupun tidak mengangkat pangkal lidah. Baik, habis sifat yang ketiga. Okey, ada masa lebih kurang 5 minit. Okey, ada nak tanya bahagian isti'la dengan istifal? Tak ada? Okey, jelas Okey, kalau jelas alhamdulillah. Kalau tak berapa jelas nanti boleh tanya. Okey. So sekarang ni kita masuk
sifat yang keempat iaitu itbaq lawannya infitah. Itbaq lawannya infitah. Itbaq tu maksudnya terangkat. Kalau ikutkan pada maksud tu panjang sangat. Saya senang nak bagi tahu kat sini tertutup. Itbaq tu tertutup, infitah tu terbuka. Okey. Itbaq tak susah sebab hurufnya sikit je. Hurufnya tak banyak Hurufnya sikit sahaja iaitu sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dha. Okey, nampak Okey, itbaq maksudnya apa tadi? Tertutup. Apa yang tertutup? Ketika kita menyebut sad, dad, ta, dha tu pangkal lidah kita tadi terangkat lidah hampir menutupi langit-langit. Maknanya sad, dad, ta, dha tu dia melekat. Cuba kita matikan. Dia punya mengangkat pangkal lidah itu lebih daripada isti'la. Isti'la tadi disebut terangkat sebahagian pangkal lidah. Tapi itbaq ni terangkat lidah hampir menutup langit-langit. Maknanya dia dah, ruang tu dah kecil dah. Okey, isti'la tadi terangkat sebahagian pangkal lidah, tapi itbaq terangkat lidah tu hampir nak tutup langit-langit. Maknanya ruang tu dah sempit. Itu itbaq. Hanya 4 sahaja huruf. Kalau kita perhatikan, huruf itbaq ni 4. Yang 4 ni ada tak pada huruf isti'la? Sad, dad, ta, dha. Ada? Ada. Okey, apa yang tak ada pada itbaq iaitu huruf kha, ghain dengan qaf. Nampak? Okey, kha, ghain dengan qaf yang ada pada isti'la tu tidak ada pada itbaq. Kerana apa? Kha itu dia dah hujung halkum. Ghain pun huruf hujung halkum. Qaf itu pangkal lidah yang duduk sebelah dengan hujung halkum. Jadi dia tidak terangkat terlampau tinggi berbanding dengan sad, dad, ta, dha. Okey, jadi sebab tu isti'la dia ambil 7, itbaq ni hanya 4 sahaja. Okey. Jadi selain daripada huruf itbaq, selain daripada 4 huruf tu semua infitah punya. Infitah ni maksudnya dia ambil daripada perkataan fataha iaitu telah membuka. Jadi apa yang terbuka? Keadaan lidah kita di bawah tadi tu. Kebanyakan huruf istifal tu semua lidahnya di bawah. Okey. Disebabkan lidah tu tidak terangkat maka dia terbuka ruang. Maknanya nombor 4 ni ruang lah sebenarnya dia nak cerita. Huruf-huruf yang terbuka ruang itulah dia. Selain daripada sad, dad, ta, dha. Walaupun huruf qaf tadi terangkat pangkal lidah, kha dengan ghain tu terangkat sebahagian pangkal lidah, tapi ruang tu masih lagi terbuka sebab dia punya yang terangkat tu belah belakang macam saya buat kat jari ni. Boleh nampak tak? Dekat saya punya tangan ni. Jadi yang belah depan ni masih lagi ruang tu terbuka. Jadi dia tak letak kategori itbaq. Kha, ghain dengan qaf. Baik, jadi ketika menyebut huruf-huruf selain daripada sad, dad, ta, dha tu, lidah kita dengan lelangit tu jauh. Jadi dia terbuka ruang. Itu maksud dia. Okey, terbuka ruang. Okey. Ustazah, Okey. saya tak faham lah apa beza isti'la dengan itbaq ni sebenarnya, macam especially yang sad, dad, ta, dha tu bila masa macam nak sebahagian dengan bila masa nak tutup. Okey. Okey, bermakna menyebut huruf sad, dad, ta, dha ni sebahagian pangkal lidahnya terangkat dan dia juga menutup langit-langit. Sebab saya pernah sebut, setiap huruf kita sebut dia akan menggunakan banyak sifat sekali. Okey. Alright, faham. So nanti lepas kita belajar semua sifat berlawanan ni kita akan sebut satu-satu. Contoh alif sifat dia apa? Ba sifat dia apa? Baru kita nampak kenapa tadi dah ada sad, dad, ta, dha, ada itbaq, kenapa isti'la pula? Sebab dia memang banyak sifat. Sebab sad, dad, ta, dha ini adalah beberapa huruf yang memang antara huruf yang orang kata apa? Killer. Dia memang sifat dia kuat. Sebab tu dekat isti'la pun dia ada, dekat itbaq pun dia ada. Macam tu. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Okey, seterusnya saya habiskan satu lagi boleh tak? Lewat sikit. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Baik. Dan akhir sekali iaitu sifat idlaq dan ismat. Okey, idlaq ini kalau ikutkan maksud kat situ menyebutnya dengan mudah. Kalau ismat ni maksudnya tertegah daripada bersegera keluar. Tu maksudnya kalau ikutkan yang senang nak faham dia susah. Okey.
Okey, tersekat pun boleh, susah pun boleh. Okey, dia tersekat dari segi apa? Bukan dari segi cara menyebut. Sebab kalau kita kata idlaq tu huruf mudah, ismat tu huruf susah, kita tengok kat dalam huruf ismat tu kan, ada hamzah, ada ha, adalah beberapa huruf yang kita rasa hamzah tu contoh mudah nak sebut. Betul tak? Jadi mudah dan susah ini bukan dari segi menyebut tapi dari segi kedudukan huruf tu kat mana. Jadi bila kita sebut huruf tu, cara sebut tu dia mudah keluar ke tak? Mungkin ada disebabkan sekatan-sekatan ke. Contoh hamzah tu kerana apa? Hamzah itu huruf yang sukar ataupun huruf ismat kerana hamzah itu berada di dalam, di belah belakang sekali iaitu di pangkal halkum. Okay. Sebab idlaq ni dikata kat situ menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir. Kalau tengok huruf idlaq yang 6 tu, firra min lubbin, fa huruf dia kat mana? Hujung bibir. Ra hujung lidah. Mim bibir. Nun lidah. Lam lidah. Ba bibir. Jadi selain daripada tu huruf tu dia dikategorikan sukar kerana cara nak menyebut tu, dia on the way nak menyebut huruf tu dia ada sekatan-sekatan. Tu maksud sukar. Bukan kata sukar menyebut tapi keadaan dia nak pergi pada huruf tu. Itu maksud idlaq dan ismat. Okay. So nanti bila kita dah tahu setiap sifat-sifat berlawanan ni, baru kita boleh sebut satu huruf dengan kita susun balik semula sifat-sifat berlawanan. Dia sifat berlawanan hanya ada 5 sahaja. Saya suka nak sebut setiap huruf ni dia ada yang paling sikit sifat ada 5. Kalau 5 je sifat pada setiap huruf tu bermakna dia hanya menggunakan sifat berlawanan saja. Kalau dia ada sifat tu lebih sama ada 6 atau 7 bermakna dia menggunakan juga sifat tunggal. Nanti kita akan belajar pula sifat tunggal. Jadi nanti bila kita dah habis belajar sifat tunggal baru kita nampak setiap huruf tu ada juga kadang-kadang digabung dengan sifat berlawanan dengan sifat tunggal. Ada juga yang sifat berlawanan sahaja. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lagi? Sebelum kita mengakhiri kelas kita petang ni. Azhar, kalau kita macam nak ingat kena banyak kali baca slow-slow Azhar. Nak ingat apa tu Zandra? Sifat huruf tu lah. Okey, bagus soalan tu. Okey, sifat berlawanan kan, kita hanya tengok pada huruf yang sikit. Okey, saya sebut daripada atas Okey, jahar lawan dengan hamas, kita ambil sifat hamas. Iaitu fahasahu syakhsun sakat, iaitu 10. Yang kedua, sifat syiddah lawannya rukhawah, kita ambil sifat syiddah iaitu 8. Apa dia punya rangkai kata? Ajid, kotin, bakat. Dan sifat tawasud tu bolehlah kita nak ingat kan sebab sikit, iaitu Lin bintu Umar tadi kan. Lin Umar. Okey, seterusnya yang ketiga, sifat isti'la dengan istifal. Tentu kita ambil yang 7 sahaja iaitu khussa dautin qidh. Selain daripada khussa dautin qidh adalah sifat istifal. Kemudian yang keempat kita tengok sifat itba' lawan infitah. Tentu kita ambil itba' iaitu 4 beradik, 4 sekawan. Ingat kita kat dapur je ada 4 sekawan. Kita mengaji pun ada 4 sekawan. Apa dia? Sad, dad, ta, dha. Mesti kita ingat punya sebab dia rapat, dia adik-beradik kan, huruf tu memang disusun. Itu adalah huruf itbaq. Sad, dad, ta, dha. Kemudian yang akhir sekali, idlaq lawannya ismat, iaitu senang lawan susah. Apa yang senang? Firra min lubbin. Fara mim nun lamba. Perut min lalapa. Itu pun anak murid saya bagi juga. Saya pun macam firra min lubbin perut min lapa. Boleh lah. Macam orang Arab cakap lah. Dia tak pandai sebut pa orang Arab ni. Dia sebut ba. Gitulah kaedahnya. Kadang-kadang macam-macam cara kita kan nak mengingat tu. Jadi antara cara yang paling mudah nak mengingat, kita ambil dalam 2 sifat berlawanan tadi, kita ambil satu saja mana huruf yang sikit. Mudah-mudahan dapat membantu kita. Okey Zandra, boleh? Okey. Right, selain daripada tu? Tak ada Raza, just nak bagi tahu buku ni bagus sangat. Sangat kan? Sangat bagus kan? Betul. Nanti kita tengok satu-satu tajuk dia. Sebabnya memang dia dah kalau sekarang ni kita tengah belajar sifat huruf. Katalah kita menyebut satu-satu huruf, katalah sad kan.
dia akan bagi siap-siap. Nampak Tak nampak, tak dengar Zandra punya tu. Zandra. Sebab bagi saya dia macam terlalu senang sebab dia dah tulis terlepas angin, tertahan suara, huruf ada hams tu. Lepas tu yang warna-warna tu betul lah Ustazah kata. Okay, so macam sekarang ni kan, katalah sod, dia ada, kita boleh sebut contoh dimatikan. As, is, us. Lepas tu keadaan lidah tu macam mana dekat gigi. Gigi tu pun dia dah warnakan sebab nak bagi tahu gigi depan tu apa nama dia, tepi apa, yang ni apa kan. Lepas tu dari tepi, dari sisi lidah kita macam mana menyebut sod. Dan yang paling best sekali ni. Ni, yang beratur ni adalah sifat-sifat huruf tu. Nanti kita belajar pula cara nak susun sifat. Tadi kita dah tahu dah sifat, cara nak susun tu macam mana. Selama saya punya pengalaman mengajar Al-Quran dan Tajwid ni kan, bila kata bab sifat je lemah. Bab sifat je lemah. Bab dengung, bab mat semua terror, betul tak? Tapi macam mana cara nak menyusun, dia ada elemen-elemen yang kita nak kena ingat. Nanti saya cerita untuk minggu depan Semakin slow bila mengaji Ustazah. Macam mana? Semakin slow sebab nak jaga sifat huruf. Eloklah. Lama-lama nanti jadi lagi lancar ya. Bila dah lancar bolehlah laju balik. Slow tadi kita nak perbaiki kan? Kita nak perbaiki macam tu lah. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, ada lagi nak tanya apa-apa? Ustazah, next week kita baca ayat berapa Ustazah? Okay. Sampai awal. Okay, sebab saya tak baca kan. Itulah kalau Ustazah baca kita dah boleh baca berkali-kali, tiap-tiap hari baca dengung tu. Tengoklah on the way daripada hari ni nak ke Jumaat depan, kalau saya sudah suci, saya akan bacakan, saya akan hantarkan rakaman. Lalu berapa ayat Ustazah? Kita ambil 25 sampai kita praktis dululah. 26 separuh. Oh 25, 26 separuh Okay, nanti kalau Sebab Ustazah dah tu. Saya tak kisah kalau kita baca banyak, sebabnya saya suka kalau murid saya ni membaca, saya nak amati satu-satu dia baca kan. Lepas tu nanti kan dalam masa 1.5 jam tu saya nak terangkan hukum tajwid lagi. Selalunya dalam tengok berapa bulan habis tajwid tu, baru nanti kita akan talaki mungkin banyak sikit dan saya akan menegur sahaja dan saya akan sebutkan hukum tajwid pada ayat yang kita baca macam tu je. Sekarang ni dia lama sikit dekat penerangan tu lah sebab kita nak belajar daripada awal kan. Apa Ustazah, saya nak prepare je supaya macam boleh baca 26. 26 lah, 26 setengah separuh lah. Okay. Separuh. Kalau Ustazah dah boleh hantar, Ustazah hantar lah ya. InsyaAllah. Nanti remind saya siapa-siapa dalam grup 4 tu. Dia kena rajin remind Ustazah ni, lupa banyak makan semut. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين آمين. Okay. So kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.